أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina waj'alhu lana Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ayahanda dan bunda semua muslimin dan muslimat harap berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga kepada para alim ulama, para qurra, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang saya muliakan. Kalau ada salah silap harap diberikan keteguran kepada kita. Hari ini kita nak masuk satu tajuk yang baru. Tajuk ini masih lagi dalam tanda-tanda istimewa dalam Al-Quran. Tetapi tanda ini berbeza dengan tanda yang sebelum ni kita sebut. Jadi seperti biasa, bila belajar tajwid, kita tak duduk sangat kat meja. Kita kena pergi kat papan putih. Bila kita pergi papan putih, adalah tu benda yang kita nak kena tulis-tulis. Okey? Jadi tolong ambil perhatian. Saya terang satu-satu, saya cuba. Lepas tu kita tengok apa yang kita boleh buat untuk hari ini punya cerita. Saya bagi siap-siap. Hari ini cerita kita berkaitan dengan tashil. Tanda istimewa kepada bacaan tashil. Apa dia tashil tu? Macam mana tashil tu? Tanda dia macam mana? InsyaAllah saat lagi kita terang. Hari ini kita terang benda ni saja. Boleh? Okey, jom. Mari kita pergi dekat papan putih kita. Kita buat apa yang patut. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, okey, siapa ada buku tajwid boleh buka tajuk tashil. Kalau ada salah silap sekali lagi boleh bagi teguran. Pembelajaran dalam dua hala. Kalau ada ni boleh tulis dalam Facebook kita, tak ada masalah, okey? Tak ada masalah. Kok saya tersilap eja ke apalah, biasalah. Orang tak duduk kat depan ni dia tak tahulah macam mana kita rasa gugup kan. Kita cuba nah. Baik, tashil. Tashil.
Tashil. So, okey tengok. Tashil. Sebelum masuk tashil, cerita dulu tanda. Dalam Al-Quran, ada beberapa tanda. Tanda ini menunjukkan bacaan, tanda yang menunjukkan bunyi huruf. Contohnya, apabila huruf itu bertanda, maka kita baca dia A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kha dan sebagainya. Apabila tanda dia berubah, bukan huruf yang sama. Huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa. Huruf yang sama, tetapi pada huruf itu ada tanda begitu. Maka huruf itu dibunyikan dengan bunyi yang lain. Bunyinya I, B, T, C, G dan seterusnya. Sama juga huruf yang sama, dia ada tanda begini. Maka huruf yang tadi yang sama, tetapi bunyinya berubah kerana tanda ini menunjukkan bunyi huruf tadi. Maka bunyi huruf ini berubah. Walaupun ini tetap huruf alif, ini tetap huruf ba, ini tetap huruf ta, ini tetap huruf sa. Tetapi bunyi huruf itu berlainan. Maka bila jumpa tanda ini di atas huruf-huruf ini, maka huruf ini semuanya berubah bunyi. Daripada A tadi, daripada I tadi berubah menjadi U. Ba tadi, B tadi berubah jadi Bu. Ta tadi, T tadi berubah jadi Tu. Sa tadi, Si tadi berubah jadi Su. Sampailah sehingga seterusnya yang menunjukkan bahawa huruf-huruf ini bunyinya dipengaruhi oleh tanda tadi. Boleh dapat tak? Jadi tanda-tanda ini di dalam Al-Quran memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya bagi kita orang ajam, iaitu orang ajam maknanya aka orang bukan orang Arab, dan orang Arab juga, kerana orang Arab hari ini pun sudah tidak mampu lagi membaca Al-Quran yang datang daripada tulisan zaman Sayyidina Uthman. Zaman sebelum tu lagi tak boleh baca sebab tulisan dia tak ada baris, tak ada titik. Macam hari itu yang kita biasa cerita mula-mula. Contohnya kita kata kita kata perkataan yang ada banyak titik sikit. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, contohnya am ta alaihim. Orang tengok pun orang tak tahu ni nak baca macam mana ni. Ni apa ni? Ni apa ni? Tak tahu dah. Jadi tanda-tanda ini datang dimulakan dengan Abul Aswad Ad-Du'ali yang kita cerita kata anak yang sahabat tu tak boleh baca, anak Muawiyah, nama Muawiyah. Lepas tu cerita dia berterusan sampai akhirnya ada tanda-tanda itu. Kemudian diteruskan dengan titik dan juga dengan tanda-tanda begini. Baik. Tanda-tanda ini mempengaruhi bunyi huruf. Maka ada satu tanda yang kita nak sebut hari ini untuk tashil. Tapi sebelum kenal tanda tashil ni, nak baca tashil ni bunyi. Huruf ada, nak bunyi tu macam mana? Tanda yang nak bunyi tu macam mana? InsyaAllah kita berhenti saat lagi kita sambung balik. Cuba cerna dulu yang kita belajar tadi. Alright, kita jumpa lepas ni insyaAllah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don dan terus kita mai dekat papan putih kita. Sebab apa? Sebab kita nak tahu satu tanda yang menyebabkan bunyi huruf itu dibaca huruf itu dengan bunyi ataupun bacaan tashil. Macam mana kita nak tahu? Baik, sebelum kenal benda tu, kita kenal dulu yang adik-beradik dengan tanda dia supaya kita tak confuse. Okey, tengok sini. Tengok sini. Dalam Quran, tanda bulat ada 3 jenis.
Dalam Quran tanda bulat ada berapa? Ada 3 jenis. Jenis yang pertama, yang ni famous. Saya try. Kalau ada besar sikit, cantik lah. Dia kalau tulis kecil baru dia jadi. Kalau tulis besar dia tak apa nampak. Tapi boleh lah, dia bulat dia macam tu. Boleh nampak tak? Okay, very nice. Biar kamera macam ni. Tengok. Tanda bulat ni, biar saya nak tengok. Okay, saya nampak lah. Alright. Tanda bulat ni, dia ada pada huruf. Maaf, saya guna perkataan yang sesuai dalam kitab dulu. Tanda ni dia ada atas huruf illah saja, iaitu alif waw ya. Tanda ni dia hanya ada atas alif waw ya. Dia ada atas itu saja. Okey? Tanda ni bila jumpa dia, tanda yang tunjuk bunyi. Baik, tanda ni kalau ada dekat atas huruf alif waw ya, maknanya dia tak ada bunyi. Tanda ni menunjukkan bunyi huruf tu tak ada. Senyap. Contohnya ulaika. Yang ni. Ulaika. Ni, sini. Wow ni, tengok. Dia ada lagu tu. Ulaika. Baik. Wow ni, huruf wow, huruf illah, huruf illah, dia ada satu tanda. Tanda ni adalah tanda bulat yang menunjukkan waw ni ada pada tulisan. Nak tulis kena ada. Tapi waw ni kita tak mau sebut dia. Ulaika salah. Makna kata orang tu dia tak belajar kata tanda ni tak boleh. Tanda ni makna dia ada pada tulisan tapi dia tak ada pada bacaan. Yang ni huruf yang ni. Biasanya kita akan jumpa dia dekat huruf-huruf belakang seperti qalu. Contohnya kalau macam nun jamak contohnya. Maaf saya guna perkataan tu dulu. Saya guna perkataan tu walaupun kalau ada siapa yang tak faham tulis dalam Facebook. Siapa yang rasa dia tak faham tolong call bagi tahu. Siapa yang perkataan tak dapat bagi tahu. Qalu. Alif ni akan ada tanda bulat lagu tu. Alif ni akan ada tanda bulat. Dia ada pada tulisan tetapi bunyi dia tak ada. Tanda ini menunjukkan dia tak ada bunyi. Itu tanda bulat yang pertama. Jadi kalau jumpa dalam Quran, tengok. Perhatian. Ambil jarak jauh. Perhatian semua. Ini tanda yang kena ambil perhatian bila baca Quran Perkata Indonesia. Ini bukan satu kata-kata supaya jangan pakai Quran tu, tidak. Saya kata berhati-hati. Kerana di dalam Quran Perkata Indonesia ataupun Quran yang dicetak di Indonesia, kebiasaannya kalimah ulaika dia tidak ada tanda itu. Dia akan jadi begini kalimah dalam Quran Perkata. Jadi berhati-hati. Dia tak ikut resam Osmani. Jadi dia buat lagu tu. Ulaika. Jadi waw ni bila tak ada tanda macam ni, kebanyakan kita akan tersalah baca dengan membaca bunyinya ulaika. Salah. Jadi berhati-hati ketika menggunakan Quran Perkata. Boleh guna kerana terjemahannya bagus, kerana isinya bagus, tetapi berhati-hati dengan resam penulisan Quran. Kalau tak ada tanda ni, takut kita terconfuse. Kita akan baca, ingatkan dia huruf mat, kita baca ulaika. Siapa ada Quran Perkata boleh tolong tulis bagi tahu kata benda ni betul atau tidak. Alright. Dan seterusnya balik kepada kita. Tanda yang pertama yang kita sebut hari ini sebelum kita masuk kepada tashil, iaitu tanda bulat macam ni. Bulat betul, dia tebal sikit. Kalau dalam Quran dia macam tu, dia tebal sikit. Kalau dalam Quran macam tu, maka dia ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Ini tanda yang pertama. Selesai. Ada soalan? Tak ada. Alright, bagus. Ajak orang tak tanya, senang. Orang tak tanya, senang. Alright. Tanda yang kedua yang menunjukkan bacaan huruf ni nak baca macam mana bunyi dia ni. Baik, tanda yang kedua. Tanda yang kedua. Fokus ni. Tanda yang kedua, tengok betul-betul. Dia bulat macam tadi
tapi dia ringan sedikit. Begini bulatnya. Boleh nampak? Tadi tebal. Tadi tebal macam ni. Tebal. Nampak? Tebal. Ya, tebal. Ataupun thick. Tebal. Yang ni nipis saja. Yang ni nipis saja. Begitu keadaan dia. Awak ni macam kacang pula dah. Ni macam kacang soya. Beza. Nampak? Yang ni dia macam membujur. Yang ni bulat betul. So, tanda yang kedua iaitu yang membujur ini, tanda yang menunjukkan bunyi huruf ini hanya keluar ketika berhenti. Ketika berhenti saja, baru ada bunyi huruf. Kalau tak berhenti, tak ada. Contohnya, qawariro. Lepas tu berhenti. Qawariro. Okey. Qawariro. Okey. Surah Al-Insan. Kalau dalam surah Al-Insan, kalimah qawariro ni, dia ada tanda begitu. Ra ni akan ada tanda ni dekat sini. Maka bila kita berhenti, kita akan baca qawariro. 2 harakat kalau kita berhenti. Kalau kita sambung, dia akan jadi qawariro. Dia tak jadi qawariro. Salah yang tu. Dia akan jadi qawariro. Dia jadi begitu. Contohnya ada kalimah inna. Ada kalimah inna, dia akan ada tanda bujuk begitu di atas dia. Inna. So, kalau kita berhenti, inna. Kalau kita sambung, dia akan jadi pendek saja. Inna. Sambungan seterusnya. Alright, boleh dapat? Tanda ini akan terjadi bunyinya ketika berhenti. Tanda yang menunjukkan bunyi huruf itu hanya keluar ketika berhenti. Kerana huruf ra ini berbaris di atas, maka bunyinya qawariro ketika berhenti. Kalau sambung qawariro min fiddatin. Kita sambung selepas ini dengan tanda tashil, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali dalam 30 minit Ustaz Don. Dan hari ini kita dalam tajuk yang sangat-sangat menarik sebab bacaan dia syok sekali kalau tuan-tuan dengar. Okey, saya nak kalau siapa ada Quran, buka, orang kata Ustaz buka skrin. Tak mau, skrin tak mau sebab dia nak kena tunjuk kat sini. Kalau cakap sikit orang tak nampak, mouse tu dia bergerak lambat. Tak mau. Tunjuk sini dulu. Siapa ada Quran, buka surah Insan ayat 15 dengan 16. Sebab orang tanya, Ustaz surah Insan ayat berapa? Buka. Saya nak bagi tunjuk kat sini. Ni saya tulis elok-elok ni. Saya tulis elok-elok bagi orang nampak supaya boleh beza terus. Surah Insan ni ada dua-dua terus. Tengok. Kanat qawariro. Berhenti 15. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Kanat qawariro. Ada tanda sini. Tengok. Situ. Qawariro ni tanda dia begitu. Tengok. Surah Al-Insan ayat 15 dan 16. So dekat sini yang pertama tanda dia yang ni. Yang kedua tanda dia yang ni. Tanda yang ni yang kita belajar tadi ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan.
tanda ini bunyinya hanya keluar apabila berhenti sahaja. Jadi kita baca wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Bila berhenti, hidup alif ni. Alif ni hidup. Qawarira. Nak sambung? Kanat qawarira min fiddatin. Sini dia jadi qawarira sebab yang ni hanya untuk berhenti. Yang ni memang asal-asal dia dah tak ada bunyi dah. Kalau tengok dari segi makna dia, memang kena buka kelas tafsir lah. Kalau tengok dari segi makna, kenapa yang ni ditulis macam ni, yang ni ditulis macam ni. Oh tuan-tuan, tak boleh lawan. Quran dia bukan saja-saja tau. Dia purposely. Memang ada sebab sebab Allah tulis begini. Yang tu kelas lain. InsyaAllah akan datang panjang umur murah rezeki. Dah belajar tajwid elok-elok, baru kita cerita tafsir. Okey? Dia ada makna dia. Boleh dapat faham tak sekarang ni? Nak tengok contoh kita nombor 1 dengan nombor 2? Tengok dalam surah ni. Boleh nampak. Wallahu alam. Nak masuk tashil. Boleh faham Okey, selesai. Tashil. Okey, saya minta kawan saya sedia Kawan saya yang nak punch surah sedia Kita nak punch surah keluar selepas saya sebut yang ni, insya-Allah. Okey. Yang ni kita boleh tunjuk. Tuan-tuan, kalau nak tengok sekali lagi kita boleh tolong tunjuk kat skrin. Tuan-tuan tengok. Okey, sekarang tengok sini dulu. Tashil. Baru masuk. Tashil tandanya ialah yang menunjukkan kata bunyi huruf itu kita kena baca dia dengan bacaan tashil. Tanda dia begini. Yes. Sat lagi kawan saya punch surah tu. Sat lagi kawan saya punch. Saya kata kawan tolong punch. Kawan saya punch surah tu keluar. Tunjuk kat tuan-tuan. Cari tanda ni. Dia duduk atas alif. Dia duduk atas alif. Tanda ni. Okey. Sedia nah? Sedia? Okey kawan. Tolong punch surah Fussilat. Ayat 44, surah ke-41, muka surat dalam Quran 481. Okey, punch. Boleh nampak tak? Cuba cari. Tengok dia datang balik mana. Bulat, color hitam. Cuba cari, pelan-pelan. Tengok elok-elok. Tengok elok-elok. Jumpa tak tang mana? Dia ada balik kiri, tuan-tuan, atas sekali. Boleh jumpa tak? Balik kiri, atas sekali. Nampak tak? Boleh nampak? Okey, saya harap semua orang boleh nampak. Boleh nampak? Okey, mai balik kat kita. Mai balik kat kita. Yang tu, nampak? Semua boleh jumpa. Tu dia, tanda lagu ni. Duduk sebiji atas dia, dia buat macam mana? Lagu ni. Lagu ni, betul tak? Okey, a'jamiyyun wa arabi. Okey. Tadi semua orang tengok dalam surah tadi. Okey, minta sat kawan tolong punch sekali lagi. Tengok depa jumpa tak perkataan ni, belah kiri atas. Cuba tengok, belah kiri atas. Tuan-tuan tengok TV tu, belah kiri atas. Kalau saya pusing dengan surah, belah kanan atas saya. Kalau tuan-tuan tengok belah kiri tuan-tuan. Nampak tak? Jamiyyun wa arabi. Nampak tak? Okey, boleh nampak kan? Boleh nampak semua. Semua nampak Surah Fussilat iaitu surah yang ke-41, ayat ke-44, muka surat dalam Quran 481. Wallahu alam. Okey, mai tengok kita. Sebelum kita berhenti. Tanda ni nama dia tashil. Tashil. Tanda ni nama dia tashil. Tashil ni apa? Sahala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wahai Tuhan yang memudahkan. Tashil ni makna kata mudah. Kalau dalam Quran kita dia tulis alamat musahhalah. Tanda memudahkan. Ada orang Arab dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Asalnya kat sini a'jamiyyun wa arabi. Tengok saya. Asal dia. A'jamiyyun wa arabi. Orang Arab ada setengah dia tak boleh sebut tu daripada nak jadi tu dia tak boleh. Kita senang pasal kita duk panggil Pak Haji Ishaq apa semua kita duk panggil dia senang. Ni Pak senang.
Kawan ayah saya ada seorang Pak Kapten nak panggil Pak Ak, Pak Ak. Senang kita. Orang Arab dia tak boleh. Jadi dia tak boleh bunyi Ak. Jadi ketika Nabi minta bacaan ini dimudahkan, maka diturunkan bacaan yang mudah lagi kepada Nabi. Maka ada satu bacaan yang dinamakan dengan bacaan tashil. Dengar elok-elok. Satu kamera fokus. Satu kamera tengok jauh lagu ni. Satu kamera fokus mulut. Boleh tak? Sebelum kita habis. Takut sekali lagi orang nak mengaji, dia tak tahu nak baca macam mana. Bunyi dia between Hamzah, between Ha. Dekat-dekat bunyi Hamzah, dekat-dekat bunyi Ha. Dia tak bunyi Ha, dia tak bunyi A. Maka dia bunyi macam mana? Dengar elok-elok. A'jamiyyun wa Arabi. Sekali lagi. A'jamiyyun wa Arabi. Sekali lagi. A'jamiyyun wa Arabi. Sekali lagi. Tengok. Dia tak jadi A'jamiyyun wa Arabi. Tidak. Dia tak jadi A'jamiyyun wa Arabi. Tidak juga. Dia jadi between A'jamiyyun wa Arabi. Dia jadi A'jamiyyun wa Arabi. A'jamiyyun wa Arabi. Dia kata, ustaz buat pelan sikit. A'jamiyyun. Payahlah nak buat sebab dia laju tau. Dia A'jamiyyun wa Arabi. Macam mana nak buat ni? Okey, tak apa. InsyaAllah esok kita mengaji ramai-ramai. Kita call, kita mengaji sama-sama. Kita sebut huruf ni bagi jadi elok-elok. Okey? Ampun maaf daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah esok. Tashil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.